tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Saya Muhammad Azrin bin Ahmad selaku pengacara sesi pembentangan ucap tama ketiga mengucapkan selamat datang ke Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke-28 SKSM 28. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sesi pembentangan ucap tama ketiga kita pada majlis ini, iaitu yang berbahagia TS Dr. Aswami Fadilah bin Muhammad Arifin atau lebih mesra dikenali sebagai Dr. AA. Sebagai makluman kepada sidang hadirin sekalian, sesi pembentangan ucap tama ketiga pada hari ini disiarkan secara langsung menggunakan mod webinar di pelantar Microsoft Teams dan juga melalui pelantar Facebook Live Pusat Sains Matematik PSM. Sesi ini juga akan dirakam dan mikrofon anda telah dimatikan bagi mengelakkan bunyi latar. Jika anda ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada Dr. AA kita pada hari ini, sila kemukakan di ruangan chat Microsoft Teams anda dan soalan akan dibacakan oleh Tuan Moderator ketika sesi soal jawab nanti. Jika anda ingin bertanya secara terus kepada Dr. AA, jika masa mengizinkan, sila klik butang raise hand pada Microsoft Teams. Anda dan pihak jawatankuasa akan memberikan akses kepada anda untuk menghidupkan fungsi mikrofon bagi bercakap ketika sesi soal jawab nanti. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha Dr. Ku Muhammad Naim bin Ku Khalif memperkenalkan tetamu kehormat kita, Dr. AA. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis, Dr. Azrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berbahagia, Dr. Aswami serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita diberi kesempatan pada hari ini untuk menerima perkongsian ilmu daripada tetamu istimewa iaitu TS Dr. Aswami Fadilah bin Muhammad Arifin. Sebelum menyerahkan majlis kepada Dr. Aswami, izinkan saya berkongsi sedikit mengenai latar belakang beliau. Dr. Aswami atau lebih mesra dikenali sebagai Dr. AA merupakan ahli strategi forensik cyber dengan pengalaman lebih daripada 24 tahun dalam bidang keselamatan cyber, pembangunan polisi, jaminan keselamatan, perisikan ancaman, tindak balas kejadian dan penyiasatan forensik digital bersama pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang di dalam dan di luar negara. Atas semangat besar dalam bidang keselamatan cyber, Dr. AA telah dikurniakan Anugerah Kepimpinan Keselamatan Maklumat Information Security Leadership Award ISLA pada tahun 2009 oleh International Information System Security Certification Consortium ISC Square USA. Selain itu, beliau juga pernah menerima surat pujian daripada Jabatan Peguam Negara dan sijil penghargaan daripada Polis Diraja Malaysia pada tahun 2010. Beliau juga pernah dilantik sebagai pakar rujuk oleh Polis New South Wales, Australia dan kini merupakan ahli kumpulan pakar forensik digital Interpol Digital Forensic Expert Group. Selain penglibatan beliau dalam industri, Dr. AA juga aktif dalam penyelidikan di mana salah satu makalahnya diterbitkan di dalam buku persidangan Advanced in Digital Forensics 9. Sebagai Presiden Persatuan Penyelidikan Forensik Digital, Digital Forensic Research Society (DFRS), beliau dan pasukan telah berjaya memperolehi beberapa geran untuk membangunkan keupayaan digital forensics dan keselamatan cyber di Malaysia. Pada masa kini, Dr. AA merupakan Naib Presiden Kanan Bahagian Perkhidmatan Tindak Balas Keselamatan Cyber, Cyber Security Responsive Services Division di Cyber Security Malaysia. Beliau bertanggungjawab untuk memberikan input kepada mengenai hala tuju strategi, kepimpinan teknikal dan strategi pemasaran bagi Cyber Threat Intelligence Department CPID, Malaysia Computer Emergency Response Team MyCERT, Digital Forensic Departments DFD dan Secure Technology Services STS. Jadi itu adalah sedikit sebanyak latar belakang beliau yang dapat saya kongsikan bersama para hadirin sekalian. Baik, tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya menjemput Dr. AA untuk menyampaikan pembentangan beliau yang bertajuk Development of Cyber IQ, Intelligence, Incidents and
investigation based big data system. Dipersilakan Doktor. Terima kasih saudara moderator dan terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali ingin saya ucapkan terima kasih kepada penganjur simposium ini kerana menjemput saya untuk memberi sedikit input pada hari ini. So pada hari ini saya akan bawa audience kepada dunia keselamatan cyber. Saya merasakan anda semua mungkin daripada background mathematician ataupun matematik. So saya bawa audience ke alam keselamatan cyber ni supaya kita semua akan tahu perkembangan development dan juga usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan melalui agensi nasional iaitu agensi yang dipanggil Cyber Security Malaysia. So hari ini saya nak berkongsi tentang satu projek yang dinamakan Cyber I3 System, iaitu berlatar belakangkan intelligence, incident dan investigation yang mana menggunakan data science, menggunakan big data teknologi. Sebagai pengamal, saya juga pengamal keselamatan cyber iaitu as a practitioner. That means kita ni, division saya ni sebagai saya kategorikan sebagai cyber frontliners ya. Kita kalau ada isu-isu bertentangan kes-kes ataupun insiden cyber, maka terpaksalah kita pergi ke on-site untuk membuat orang kata forensic analysis dan sebagainya. So dengan bekerja dari rumah ataupun work from home ni, maka saya melihat dari segi peratusan kes-kes ataupun insiden meningkat begitu ketara kerana penjenayah cyber ni dia mengambil kesempatan untuk orang kata mencari sasaran dan juga mangsa. Daripada mangsa tu maka dia memperolehi orang kata akan mendapat ataupun objektif untuk mengenakan sasaran, iaitu lepas tu menjadi mangsa dan depend pada motivasi iaitu untuk mendapatkan duit ataupun pengintipan dan sebagainya. Ia sangat luas ya, sangat luas dalam keselamatan cyber. Kalau kita tengok dari segi insiden, pelbagai kategori fraud, kategori pencerobohan laman sesawang, website dan sebagainya. So ia depend pada segi modus operandi ataupun objektif psikologi objektif, yang mana ada yang nak mengambil kesempatan terhadap kewangan ataupun financial, maka dia cuba untuk cuba menjakiti kita punya digital device. Sebagai contohnya kita ambil perisian ugutan ataupun ransomware, di mana kesalahan manusia sendiri kerana kita tidak mempunyai kesedaran yang tinggi, maka kita pergi klik pautan ataupun attachment yang dibekalkan oleh penjenayah cyber melalui email dan sebagainya. So kita kena ada kesedaran, kita kena mengambil tahu. Kerana apa? Kerana dunia telah berubah. Nak bila ada COVID-19, saya selalu tengok dari segi two side of a coin. Ada kebaikan, ada keburukan. Keburukan tentang jangkitan dan sebagainya, dan pihak kerajaan telah mengambil semua langkah, sebagai contohnya memberi vaksin untuk kita, hopefully at the end of the day, supaya ada immunization dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, penjenayah cyber ni menyerang juga, di mana yang bekerja kat rumah, dia cuba sasaran dia adalah individu, nak yang mempunyai maklumat peribadi, maklumat penting dan sebagainya. Dia menyasarkan sebagai supaya dia orang kata dapat orang kata capai dia punya objektif, dan at the end of the day berlakunya yang dipanggil data breach. So nak tak nak COVID-19 juga on the positive side
that means semakin ramai mempergunakan teknologi, mempergunakan pendigitalan sebagai insan, sebagai individual, sebagai daripada level organisation dan juga dekat level negara iaitu Malaysia sendiri. Kita pun penerapan ataupun pendigitalan tu berlaku semakin cepat. That's why adanya kerajaan mengeluarkan blueprint tertentu, iaitu kita panggil 4IR, My Digital Blueprint, dan juga dari segi Malaysian Cyber Security Strategy. So benda-benda ni adalah untuk mentransformkan ataupun kita panggil transformation of teknologi. So daripada situ, sebagai pengamal, saya daripada pengamal ni ataupun practitioner ni, kita pergi ke level penyelidik. Sebab tu sebagai Presiden Forensic Digital Research Society Malaysia ni, kira banyaklah tanggungjawab yang saya kena bawa, not only sebagai naib Presiden kanan kat Cyber Security Malaysia, juga sebagai Presiden supaya mewawarkan dari segi awareness, dari segi memberi input tentang polisi dan sebagainya, supaya kita mempunyai orang kata reference yang terbaik. So daripada pengamal ni kita pergi keyword kat sini, saya nak audience ambil sebagai pengamal practitioner, kita pergi ke penyelidik. Penyelidik ni that means kita buat kajian iaitu dari segi sciences, sciences, dan yang paling penting selepas itu adalah dari segi software engineering ataupun engineering by itself. Dan saya nak bawa matematik ni sebagai pengamal keselamatan cyber ni, macam mana matematik ni digunakan dalam domain cyber security. So saya apa yang saya nak beritahu dekat sini, penjenayah cyber ni dia macam cat and mouse punya game. Dia 3 langkah ke hadapan, dan sebagai pengamal kita banyak kes yang kita kena kendalikan, membuat analisis dan sebagainya, dan kita memerlukan orang-orang daripada dunia penyelidikan memberi input yang baik kepada komuniti. Kita tak nak setakat macam paper publication dan sebagainya. Kita nak input yang baik daripada dunia software engineering, computer science ataupun matematik, supaya benda ini boleh diguna pakai oleh pengamal melalui orang kata development daripada software engineers ni. That means dari segi kejuruteraan dia bagi balik supaya pengamal ni dapat menggunakannya. So sebab tu kita panggil people, process and technology. People ni that means pengamal dia nak guna teknologi tu supaya kerja dia lebih senang, lebih efisien, lebih cepat dalam dunia digital ni. Sebab isu-isu semakin besar, isu-isu semakin orang kata sukar, kompleks dan sebagainya. Sebab bila dia attack tu satu klik dah kena. Sebab tu kita ada perkhidmatan yang lain di mana kita membuat audit tentang kemanusiaan, audit on the administration dan juga audit dalam bentuk teknikal. So apa yang saya nak sampaikan kat sini, penjenayah cyber ni, adversary kita ni, iaitu orang-orang jahat ni, memang dia 3 langkah ke hadapan. Dia tak ada birokrasi. Dari segi kewangan, dia cepat je dapat untuk support, dan dia tak ada nak go through approval dan sebagainya. Dia adalah satu jenayah sindiket yang besar dekat situ. So benda ni dah berlaku lebih 20 tahun yang lampau. Sebab Cyber Security Malaysia ni pusat rujukan nasional dalam keselamatan cyber ni ditubuhkan 1997. So pada masa tu yang mana yang dah senior sikit macam saya ni, contohnya dah orang kata ada pautan kita nak guna internet ni melalui jaring, yang mana jaring dah tak ada lah sekarang due to model bisnes dia yang tidak berapa baik. Dari segi model tentang teknikal baik, tapi model perniagaan kurang baik, tertutup dan telah diambil oleh
orang kata private sector yang lain. So jangkitan daripada awal tu dalam bentuk virus ataupun malware yang dipanggilkan malicious software itu dah ada sekitar tahun 1997. Kalau kita tengok ni dah 1988 dah ada, yang mana some of you mungkin belum dilahirkan. So kalau kita tengok dari segi evolution of kejahatan ni, evolution of malware ni dah sampai ke level IoT, di mana IoT tu sebagai komponen, subkomponen dalam 4IR, pendigitalan, digital transformasi dan sebagainya. That's why kita kena berhati-hati. So saya minta lah dekat sini penyelidik matematik ni dapat membantu sekali, contribute. So saya orang kata mengesyorkan lah yang mana yang ada dana dan sebagainya boleh minta dengan cyber security together, dana-dana yang ada dekat MOSTI, dekat MOE dan sebagainya, supaya kita boleh membantu pakar ataupun pengamal keselamatan cyber ni. So that's why lepas ni sekarang ni saya nak cerita pasal isu. So isu yang ada, dan next one saya ada satu projek yang saya merasakan satu kejayaan dan saya nak share dengan audience hari ini supaya menjadi satu reference, dan mungkin ada penyidik-penyidik di luar sana yang ingin bekerjasama dengan Cyber Security Malaysia ataupun Persatuan Digital Forensik Malaysia, sangat dialu-alukan. So level isu ni dia pergi, kalau kita tengok taksonomi dari segi teknologi, daripada operating system, network dan sebagainya, bila dibangunkan tidak ada orang kata pemikiran pada waktu itu tentang keselamatan. So keselamatan tu adalah langkah-langkah yang diambil selepas. That's why IPv4, IPv6 yang telah orang kata improvekan. Tapi kalau kita tengok teknologi yang lampau, yang sedia ada, yang legacy ni, of course susah kita nak gantikan dengan yang baru. Terpaksa kita orang kata letak controls ataupun kawalan-kawalan cyber tentang keselamatan cyber ni, orang kata sebagai langkah yang kemudian. Dan penjenayah cyber ni dia tengok semua teknologi sampai ke level chipset, ya. Terus kalau kita boot komputer kita, memang dah ada jangkitan virus dekat situ. Kalau ada backdoor dan sebagainya, dia akan orang kata mengambil kesempatan kat situ. Yang pentingnya yang perlu ada kesedaran, kita jangan klik. Bila kita klik tu, dia dah ada backdoor, dan backdoor kat dalam komputer kita tu akan mengambil kata laluan, login kita dan sebagainya. Macam semua benda dia ambil lah. Kalau dia ambil foto kita, dan dia kadang-kadang dia depends pada modus operandi ataupun objektif dia mengugut pula. Dia tunjuk gambar-gambar personal kita dan sebagainya. So orang putih kata, English kata dia own kita punya sistem, kita punya personal komputer. Segala maklumat tu ada kepada penjenayah cyber. That's why awareness adalah sangat penting. So dekat sini saya just nak tunjuk taksonomi. Taksonomi dia adalah melalui kelemahan sebagai manusia ni. Bila kita develop software ke, kita develop hardware, maka ada kelemahan kat situ. That's why dekat overseas, dekat US, dekat Europe, ada satu profession yang dipanggil bug bounty ataupun bug hunter. Dia cari kelemahan, daripada kelemahan kat situ dia develop malicious software. Dan dengan dia letak kat pautan email, maka sasaran yang tidak ada kesedaran, sebab kita dunia digital ni, kita kena ambil kesedaran tu. Kita punya own responsibility, kawalan kendiri, SOP kita. Macam kita nak bawa kereta kan, kita kena tahu undang-undang jalan raya, kita kena tahu undang-undang isu tentang keselamatan cyber, ya. So dengan isu yang saya sikit masa yang saya ada ini, sebenarnya kalau saya nak cakap one day pun boleh tentang isu-isu cyber. So pihak kerajaan mengambil langkah untuk menubuhkan Cyber Security Malaysia. So dekat sini kita tengok vision cyber security dan juga mission adalah menjadi pusat rujukan. So kalau ada apa-apa, saya nak mengambil kesempatan dekat sini
dekat audiens yang mana ada mara ke audiens sendiri, kalau ada apa-apa boleh melaporkan dekat pusat rujukan iaitu cyber 999. Kalau ada masalah nanti insya-Allah kita dapat membantu. So Cyber Security Malaysia ataupun CSM ni memberi bantuan dari segi polisi, dari segi teknikal dan sebagainya. So kalau ada permasalahan dan mangsa tu boleh refer kepada Cyber Security Malaysia dan kita memberi bantuan kepada pihak polis dan pihak berkuasa yang lainnya dari segi teknikal. So kewujudan Cyber Security Malaysia ni adalah untuk memperkasakan dari segi teknikal. So kita tidak ada kuasa, kita menolong pihak berkuasa seperti polis, SPRM kalau diorang nak forensik digital ataupun perkhidmatan yang lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak info yang lebih lanjut boleh dawat Pawutan Cyber Security Malaysia for more information. So kita dah tahu isu, kita dah tahu Cyber Security Malaysia, kita dah tahu pendigitalan, digital transformation, for IR dan sebagainya. So bagaimana kita nak terapkan dari segi penyelidikan kita, bagaimana kita nak melihat dari segi orang kata software engineering supaya kita dapat develop satu teknologi yang baik supaya pengamal practitioner keselamatan cyber ni dapat menggunakan teknologi-teknologi tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun kes-kes yang wujud tentang keselamatan cyber. So dekat sini saya nak share dengan para audience hari ini. Saya juga orang kata wearing the hat of as a researcher. Saya banyaklah design dan juga tim saya design dari segi services ataupun sistem supaya dia dapat membantu balik pengamal ni. Kalau pengamal ni practitioner ni dia tak ada tools. Bayangkan doktor kalau tak ada dekat hospital tu kan, tak ada COVID test kit ke, tak ada orang kata untuk equipment untuk memberikan oksigen ataupun pembedahan dan sebagainya, macam mana nak buat kerja? Macam juga orang dekat dapur, kalau tak ada blender dan sebagainya, macam mana dia buat kerja? So teknologi ataupun tools tu sangat penting. So saya develop a few teknologi dan juga services untuk kegunaan pengamal kita. So dari segi model perniagaan tu kita tidak bergantung harap pada negara lain, kita ada teknologi sendiri. Sebab tu saya refer kepada yang berbahagia. Saya punya ikon adalah Datuk Tengku Azman daripada MIMOS. Dia kata dekat Malaysia ni tak macam dekat Korea. PhD dekat Malaysia ni banyak tertumpu dekat pihak akademik yang mana ia baik, tapi kalau kita compare dekat Korea, dekat industri banyak orang kata qualification, pekerja-pekerja kat industri sampai ke level PhD. Dekat situ banyak orang kata penemuan ataupun kajian yang dibawa kepada pihak industri dan dari segi ekonomi maka bertingkat. Ada peningkatan dekat situ. So dekat sini saya nak juga share dengan audience baru-baru ni pihak ITU, International Telecommunication Union dekat Eropah telah membuat kajian tentang keselamatan cyber kita Malaysia ni, tentang technical, capacity and capability, cooperation, legal dan sebagainya, dan kita tahap kelima dekat dunia. It's not to brag ke apa, of course ITU ni datang, pihak Cyber Security Malaysia dan juga agensi ataupun kementerian yang lain memberikan input. Ini adalah orang kata inisiatif yang kerajaan buat dan dia compare lah dengan negara lain. Kalau kita nak compare, paling dekat kita punya neighbour adalah Singapura pada tingkat ataupun level yang keempat, yang nombor satu adalah US. So ada inisiatif yang ada sekarang ni dan saya mohonlah daripada audiens ni kita tingkatkan lagi dari segi penyelidikan kita bersama dengan dari segi kejuruteraan engineering, dan kita develop something dan kita bagi balik kepada practitioner supaya dia boleh membuat kerja se-efficient yang boleh, kerana kita dalam dunia digital. Dalam dunia digital ni ingat satu klik saja kita boleh menjadi mangsa.
So saya banyak akronim lah. So siapa yang suka tengok Matrix, movie Matrix, saya selalu orang kata bagi motivasi lah dekat dekat nak dekat office ya. Saya panggil awak kena cyber fit, kena be the fit among the fittest. Sebab saya dah lama dalam dunia keselamatan cyber ni. Penggodam ataupun penjenayah cyber ni dia 3 step ahead daripada kita. Memang dia very technical, very sophisticated. Just imagine with a click of of an attachment ataupun kita klik kat pautan tu, terus kita kena dijangkit dan kita tak dapat nak baca kita punya file-file. Nak kalau kita buat penyelidikan ataupun tesis, benda tu dah tak ada. So kalau mana yang dah tengok, yang belum tengok ke apa, cerita dah lama. Dekat situ ada dipanggil Oracle dan sebagainya, database kan, iaitu banyak jenayah tentang data breaches. Nak dekat universiti ni, saya banyak memberi bantuan juga kepada universiti. Nak UMP sekarang ni saya telah engage dengan pihak VC dan kita ada kita ada MOU untuk kerjasama matematik, dan juga kita ada kerjasama tentang keselamatan cyber, di mana VC UMP pun sangat-sangat orang kata teruja tentang keselamatan cyber ni. Cuma tak ada masa lagi nak jumpa, insya-Allah pada masa hadapan. So ada juga kerja-kerja pengauditan dekat UMP, dan kita nak tengok whether database dekat UMP ni adalah selamat ataupun tak. Kalau kita tengok kat universiti lain, banyak macam yang ada dekat newspaper dah, universiti yang lain bila dah kena jangkit, penjenayah cyber ni dia bawa data peribadi ni ataupun kita panggil PII, personal identifier information ni, supaya dia dapat menjual data-data dekat underground, dekat orang kata dunia web, dark web ya, dekat situ. So pengaman seperti CSM ni, kita banyak memantau dan sebagainya, kita nampaklah ada penjualan maklumat dan isi kandungan yang lain dekat dunia dark web. So dekat sini kita juga ada training dekat Cyber Security Malaysia. Kita kena jadi the best ya. English kata you must be the best of the best. Kena jadi yang terbaik. So kita kena ada academic punya qualification, kita kena ada professional certification dan sebagainya. Kita dekat Cyber Security Malaysia melalui Global Ace Scheme, memang kita ada recognition lah ya. So memang dah ada dalam My Digital Blueprint. Kalau ada masalah tentang keselamatan cyber, kena buat training dan sebagainya, kena pergi kat Cyber Security Malaysia. Sebab kementerian, pihak kerajaan pun dah recognize training Cyber Security Malaysia, dan kita pun dah buat dekat level antarabangsa. Selepas cyber fit itu tentang manusia, people, saya pergi ke proses. Kena proses yang terbaik. Kita kena ada, kalau macam kat organisation tu, kena ada information security management system dan sebagainya, supaya kita buat kerja, kita ikut proses ya, proses yang baik. Nak macam forensik digital pergi dekat court, kita ada kes-kes high profile seperti MH370, MH17. Yang pertama, FBI akan tanya ya, daripada US ataupun negara lain, ada tak cyber security ni proses ataupun ukuran yang terbaik. So kita ada accreditation. Bila dia tanya, sama je dengan FBI, kita punya proses ya, kita punya accreditation. And dekat sini, selepas saya membawa para audience melihat dari segi aspek kemanusiaan, proses, dan saya nak bawa kepada teknologi. Data dekat Cyber Security Malaysia ataupun keselamatan cyber memang orang kata benda yang orang kata kita melihat secara keseluruhan. Bab kata orang kata data is the new oil. So data ni memang banyak. So dengan data ni, macam mana kita nak buat data mining? Kalau zaman dahulu tu kita cuma ada laptop. Kalau kita buat forensic analysis, laptop tu mungkin 500 gig dan sebagainya. Tapi
kalau kita tengok secara keseluruhan, kalau kita pergi kat data center dan sebagainya, maka data tu is massive. So daripada data tu, kalau kita nak membuat analisis, kita nak tahu punca, root cause, kenapa benda tu berlaku, maka kita kena bawa juga element of data science. Sebab tu sebagai pengamal keselamatan cyber, nak tak nak daripada dulu kan, daripada SPM ke matematik tambahan, so kita kena bawa dunia matematik tu ke dalam keselamatan cyber. Tu yang saya nak cakap pada awal kepada audience simposium hari ini. Bawakan diri anda adalah expert ataupun pengamal pendidik matematik ni, bawa ke dalam domain cyber security ni memang sangat diperlukan. So dekat Cyber Security Malaysia ni kita ada satu kita panggil Security Operation Center. So kita tengok data-data tersebut, daripada data-data tersebut kita mungkin dapat some kind of prediction. Kita dapat orang kata bertindak lebih awal secara proaktif. So tidak lagi bila kes-kes tu berlaku baru kita nak ambil orang kata tindakan. Tapi kita melalui data science, melalui orang kata ambilkan formula matematik, algoritma ni, kita dapat more information. Sebab tu saya challenge dekat sini, saya memberi cabaran kepada anda semua, bukan kepada UMP saja ataupun yang lebih senang participants of this audience, cuba contribute balik kalau nak dari segi domain keselamatan cyber. Kita ada banyak data, berikan bantuan dari segi idea-idea dari segi algoritma, macam mana kita nak buat feature extraction feature tu, yang mana kita nak translate kepada dunia figures ataupun matematik, dan daripada situ kita boleh melihat dari segi visualization. Sebab dekat ASOC, Advanced Security Operation Center ni, kita nampak segala benda. Kita nampak dari segi clustering, dari segi classification dan sebagainya. Ia dapat membantu practitioner ni balik. Dia dapat orang kata secara proaktif pergi balik dan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efisien, ya. Sebab tu dunia keselamatan cyber ni sangat penting. Dan data ni memang banyak. Bayangkanlah data dekat data center sendiri. Kalau kita ambil dari segi sehari, pada pengamatan saya ataupun saya dapat input daripada pihak mampu mengatakan sehari pegawai kerajaan hantar berkemungkinan dalam 1 juta email sehari. So dalam 1 juta email tu, dan juga dalam malicious software, kita panggil kod jenayah ni, ada berjuta-juta. So daripada situ, macam mana kita nak keluarkan DNA dia, kita nak tengok dari segi classification dia, adakah ini untuk ugutan, adakah ini untuk pengitipan dan sebagainya. So kita naklah bawa experts from the dunia matematik ni bersama dunia engineering, bersama practitioner, supaya kita dapat menyelesaikan masalah. So macam mana kita nak menyelesaikan masalah? Kita kena bedah malicious software tu. Kita kena tengok kat dalam malware tu apa dia punya assembly code, secara string dia, hexadecimal dan sebagainya. Kita kena pergi begitu detail, dan daripada situ macam mana kita nak menyesuaikan dengan algoritma tertentu seperti unsupervised, supervised dan juga deep learning. So kat sini banyaklah buku-buku yang kita dapat refer. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, memang tak dapat dipisahkan dunia data science dengan keselamatan cyber. Kita kena tengok attribution of the attack, attribution of the threat actor, attribution yang lain-lain, attribution of malicious email dan sebagainya. So memang banyaklah isu-isu yang penyelidik orang kata seronok bila dapat ni, dan cuba membantu menyelesaikan masalah, bukan sampai ke level publication saja, sampai ke level engineering. Kat sini saya nak share, saya ada satu projek 2016 sampai 2018 kita buatlah semua, ya, satu journey yang baik, di mana mesti memberikan bajet dekat Cyber Security Malaysia. So kita cari, kita dapat engagement dengan UTM
sebelah UTM telah diterajui oleh Profesor Dr. Samsul lah. Sekarang ni Deputy VC tak silap saya dekat UTM. Dah kenal lama. Kita engage dengan dunia akademia selain daripada dunia engineering, sebab dekat CSM ni kita pengamal dan juga kita mempunyai sedikit orang kata kemahiran dalam dunia arkitek ataupun engineering. So kita team up dengan UTM, kita dapat bajet daripada MOSTI dan kita develop satu sistem. So kita start lah from the scratch, ya. Macam mana kita tak perlu beli perisian ataupun teknologi daripada luar negara. So kita stock take, kita ambil dekat CSM apa yang ada, sensor dan sebagainya, data apa yang ada. Dan dari situ kita start small, kita tengok, kita letak sensor, kita ada data dan sebagainya, data warehouse, macam mana kita nak menggunakan analytic. Yang penting visualization ni kita nak bawa kepada Security Operation Center. Macam kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok drama Cyber CSI, tapi kita tak macam diorang satu hari boleh settle semua case. So kita tengok kat situ dan daripada visualization yang mana penting dalam data science ni, macam mana kita nak selesaikan masalah, macam mana kita dapat bertindak dengan lebih awal. So daripada situ kita fikir about data warehouse, data analytics dan sampai ke visualization. There's a lot of work. We have gone through thick and thin. Ada yang menangis, ada yang bergembira, ada yang ketawa. During at the end of the journey, there's a lot of pain. But at the end of the day, when you are successful, kita ikut tata cara yang baik, kita ikut SOP yang baik, kita ikut dari segi documentation, kejuruteraan, dari segi akademik, semua kita follow. Benda ni saya bawa praktis ni dekat cyber security mission. Saya nak remind as a keynote speaker, keyword dia adalah practitioner ni. Kita kena fikir practitioner ni, and then kita kena fikirkan as a researcher, macam mana kita nak contribute balik. Engineering ni tak dapat dipisahkan, dia sekali semua, ya. Then we go through to the level of nak develop software requirement specification, teknologi apa yang kita nak gunakan, big data. Dan saya bawa juga academician daripada UTM, macam mana diorang dapat merasakan dunia developer, dunia engineering. Mungkin ada inisiatif dan sebagainya dia buat dekat universiti, tapi saya bawa all those research ni ke dunia praktikal, dunia engineering yang memang low level, programming dan sebagainya, supaya dia dapat feeling, and then daripada situ dia dapat understand keselamatan cyber ni macam mana, all those things. So kita develop, kita ada banyak series of workshop, bergaduh sana, bergaduh sini, of course with diplomacy, ada philosophical of agree to disagree dan sebagainya. So at the end of the day, kita ambil yang terbaik daripada situ dan kita bawa kepada dokumen software design document. Daripada requirement tu kita bawa ke design tu, supaya daripada design tu kita nak bagi kepada developer dan developer tu dapat develop the system. And at the end of the day, it must be good, it must be practical, it can be used by the practitioner. Practitioner tu adalah recipient, adalah kat cyber security mission. And kat sini dari segi saya mention about jaring tadi, saya sangat suka juga kepada Dr. Awang, Muhammad Awang lah, Dr. Man. Memang he's a very good technical person in terms of network dekat situ. Dan dari segi model perniagaan ataupun business model pun penting juga, ya. So sebab tu dekat MOSTI, bila kita dapat dana daripada MOSTI, dia akan tanya maturity level ataupun viable tak benda ni untuk dibawa kepada dunia komersial. Dan CSM melalui kita punya team, tak ada partner kita, collaboration, memang ada element of commercialization. So ada juga projek-projek yang lain di mana saya tak dapat nak orang kata sekalikan dekat sini.
ada juga pihak daripada commercial yang memperakui tentang development of the technology oleh pihak Cyber Security Malaysia dan UTM, dan dia rasa dia dapat orang kata membuat aktiviti commercialization. So dekat MOSTI tu memang very important lah. Tak boleh just for development, publication dan sebagainya. Of course it is very important, tapi nak bawa ke dunia commercialization. So saya test dekat on-prem juga. Saya beli superkomputer. So kita dapat lot of exposure, dan daripada situ according to 4IR, saya bawa juga ke dunia awan, cloud computing ya. So there's a lot of thing, there's a lot of algorithm. Kita dah test macam mana data modeling tu dan sebagainya. Nak tak nak dunia keselamatan cyber ni kena bermain dalam dunia matematik. Of course kita punya own focus area. That's why I'm inviting the experts from the mathematician ataupun matematik punya world to come on board and work with us, so that kita produce satu teknologi yang boleh diguna pakai oleh negara. Dan kita ada banyak use case ataupun case study yang baik, seperti case study yang saya cuba share dengan audience pada hari ini, supaya kita boleh membuat sebagai reference dan kita buat penambahbaikan supaya ia lebih mantap lagi, lebih berciri-ciri, lebih teknologi, lebih sophisticated daripada apa yang ada. And selain daripada dunia malware, saya bawa juga dunia dalam domain cyber security. Contohnya facial recognition. Kita banyak diberikan tugas untuk membuat pengencaman muka. There's a lot of mathematics in image processing or computer vision. So kat situ kita gunakan on-prem, dan juga bila kita gunakan dunia cloud computing. For example like AWS, saya bukan nak promote AWS, saya tak ada apa-apa dengan AWS. Banyak teknologi ataupun services yang ada dekat AWS yang kita boleh guna pakai. So dari segi timeline tu kita boleh cepat. So tuan-tuan dan puan-puan tengok tadi 2 tahun. So dalam 2 tahun not only in terms of development, tapi ada element of research. Nanti saya share. So kita buat lot of kita test, kita buat coding, proof of concept, kita tengok ni kena improve, ni kena buang, ni kena tambah dan sebagainya. There's a lot of testing, there's a lot of research, analysis dan sebagainya. Kita bagi-bagi kerja, and then some of them who are expert in for example like analytics dan sebagainya. So diorang kena banyak bermain dengan Jupyter Notebook ataupun Zeppelin dekat sini yang cuba saya sharekan. Dan concurrently kita buat research. So kita buat literature review, kita tengok into detail. So kita ada professionally, kita ada document development, dan kita juga ada document in terms of research. So dekat sini kita tengok dan kita hantar for some publication supaya pihak yang bagi dana tu budget, iaitu MOSTI, they can see that there's ada value in terms of engineering, in terms of commercialization, in terms of research. So melengkapi antara satu sama lain. So there's a lot of testing. Machine learning ni memang pening kepala lah, sebab saya bukan team saya, we are not mathematician, but dengan baca buku, kita ada reference, kita ada team, kita refer kepada yang expert machine learning, AI. Kita tengok, kita push ourselves from unsupervised clustering. Kita tengok, dan clustering kita bawa. Contohnya bila kita tahu jangkitan tu dari segi clustering, kat mana kita nak fokus, macam MySejahtera kan. So kat mana kluster-kluster yang kita perlu address immediately. So it needs to go through machine learning. So daripada machine learning tu kita nampak address mana, lokasi dia kat mana, kita tuju kat situ secara proactively dan kita settlekan masalah. So again, dunia keselamatan cyber ni tak adalah saya nak cakap dengan adanya projek ni terus kosong, zero. Tidak mungkin. Kita ada kat dunia ni. Dekat dunia ni mesti ada masalah. Tapi dari segi cases ni
menurun sebanyak 20 ataupun 30%. Yang itu kita nak, itu adalah KPI kita, ya. So tidaklah dia sampai zero cases ataupun zero incidents, ya. So this is some example. Saya ada juga bawa some of the team dekat UMP, tak silap saya Prof Zuki ada juga tengok kita punya SOC dekat Cyber Security Malaysia. Saya tak dapat nak tunjukkan yang sebenarnya, tapi just bayangkan data satu dunia masuk, satu dunia, because Russia attack kita, China attack kita. Bukan nak kata Russia tu tak baik, ada sindiket yang dekat sana ataupun ada tujuan tertentu dia attack, ya. So daripada situ kita ambil network data dan sebagainya. So kita melalui secara senang, kita gunakan statistik, kita gunakan some kind of correlation, ya. Kita pun ada hubungan baik dengan DOSM. Saya selalu nampak, saya duduk kat Putrajaya, Dr. Uzair selalu berjogging. So memang dari segi statistik pun kita ada membantu tentang keselamatan cyber. Kita tengok juga dekat mana, dan kita nak sampai ke dunia deep learning, dan dari situ kita dapat more information. Data is the new oil, data is the information. How do you process the data sampai data tu menjadi maklumat. Sebab tu saya letakkan intelligence, ya, cyber IT. So bila kita mendapat maklumat intelligence AI yang terbaik, so kita dapat memberikan perkhidmatan incident response dan juga forensik tu lebih awal lagi. So maklumat risikan melalui AI, bukan risikan macam polis sangat ataupun agent spy. Risikan AI ni supaya kita dapat bertindak dengan lebih awal. So kita ada juga tengok macam NLP, Natural Language Processing. Kita buat a lot of crawling, deep learning dan sebagainya, supaya all those information dapat balik dekat CSM dan CSM dapat membantu. Contohnya tentang COVID-19, kita tengok dekat mana isu-isu yang terkini, kita bekalkan segala information kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia. CSM is reporting to KKM. So supaya KKM pun dapat the latest information on the ground, what's happening on COVID-19. So kadang-kadang COVID-19 kan mungkin tuan-tuan tanya bukan keselamatan cyber, tapi ada juga penjenayah cyber ni mengambil kesempatan. Contohnya dia nak jual vaksin dekat dark web, dekat dunia underground. Dia nak jual vaksin yang mana tak dapat vaksin, kita jual vaksin, kita boleh hantar dan sebagainya, tapi itu adalah scam, ya. So ia berlangsung ataupun bermula daripada isu-isu konflik tentang kemanusiaan. Daripada situ dia bawa kepada dunia ataupun domain, the fifth domain, which is cyber security lah, ataupun dunia cyber. So daripada data yang lain, so kita can do a lot of things, ya. Features extraction, how do we convert it into figures? Daripada figures tu, how do we see things, dan banyaklah daripada algoritma yang sesuai ke tak sesuai. Kita kena menentukan yang mana yang terbaik. If garbage is in, garbage is out. Itu dia punya philosophical. So kita kena menentukan dari segi processing data model tu adalah yang terbaik. That's why we want the mathematician to be with us, so that we can combat the criminals, cyber criminals. So kita tengok juga visualization ni penting, sebab saya cakap tadi saya ada dunia SOC, and then daripada dunia SOC ni macam mana kita nak tengok dari segi insiden dan kita dapat bertindak dengan lebih cepat. So conclusion, dari segi people, process, energy tu adalah penting. Sebagai pengamal, practitioner, kita banyak boleh solve cases, ya, not 100%, tapi KPI yang baik 90% ke atas, ya, conclusionnya. Dari segi consultation, kita dapat deliver SRS, SDD. This is a very tough document, tapi kita dapat develop. This is what I want to share with the audience. Dan juga research paper, kita dapat submission at least 7 papers. Dan dekat lab-lab macam dekat UTM KL, kita ada satellite lab, kita ada satellite lab dekat a few universities. Dan kalau kita dapat dekat UMP, insyaAllah
yang terbaik, dan juga ada universities if there is a need lah, kalau kita ada on the satellite lab ataupun kerjasama. Developer ni penting. Engineering, saya engineer, awal-awal background electronic engineer. Saya suka juga programming, development memang best lah. Kita tahu how to develop big data platform dan sebagainya. Kat sini saya nak share photos yang mana nampak muka semua happy, tapi sebenarnya during the process ada yang nangis, let's say some of the developers dia jumpa bug, and then bug tu susah nak be rectified dan sebagainya, nak membuat pelaporan, bila audit sampai 1 sen pun dia tengok. So kita kena jaga project management, kita kena ada good administration, kita ada good technicality dan sebagainya. Dan at the same time, apa yang saya cakap ni, dunia keselamatan cyber ni memerlukan anda semua, ya, orang kata pakar-pakar matematik ni untuk bersama kami. Cyber security ataupun keselamatan cyber ni adalah important component dalam 4IR. Ia adalah sangat penting. So macam mana researcher from various background dapat bersama dengan kita under the domain of keselamatan cyber untuk membantu negara dalam merealisasikan pendigitalan ataupun digital transformation. Kalau kita transform je, nanti kalau isu besar, orang kata susah nanti kita untuk mengawal pada masa hadapan. So last but not least, saya dunia ni ancaman ni kita tak tahu, ya. Macam COVID-19 kita tak dapat meramalkan. Saya personally lah, saya mungkin nak menyalahkan perisik tentang makanan ni. Sebab kat US dia ada perisik intelligence tentang pemakanan, kena ambil stock take lah. That means what's coming for dan sebagainya. Tapi dunia ni adalah dunia konflik. Nak tak nak is very subjective. Variables ataupun parameter dia kita tak dapat nak tentukan. Tapi tentang intelligence, ada intelligence tentang pemakanan. Kalau betul lah Wuhan adalah penyebab COVID-19, dan kita kena bertindak lebih awal. So mengambil tentang permasalahan COVID-19 ni memberi saya dan juga rakan-rakan saya sumber inspirasi lah untuk kita berlawan dengan adversary kita yang semakin banyak, malware ratusan juta, ya. Macam mana kita nak lawan, kita kena defend the country supaya against all these orang kata issues pada masa hadapan. Kita tak nak kita punya anak-anak dan cucu nanti berhadapan dengan robot. Robot nanti akan menguasai dunia. Mungkin orang akan tergelak dan sebagainya. Tapi benda-benda ni berkemungkinan akan terjadi. Sebab saya sendiri involved dengan penjenayah cyber ni, kita membuat tanggapan, kita tengok dia memang dia ada sedikit, dia berkumpulan dan sebagainya. So we need to be cyber fit, the acronym Cyber Act. Kita dapat intelligence tu, we have to take action, and then cyber defense sebagai teknologi ni kita dapat daripada visualization dan sebagainya, kita kena bertindak. So itu saja untuk hari ini. Saya harap para tuan-tuan dan puan-puan audiens semua mendapat sedikit pencerahan daripada saya tentang keselamatan cyber dan bagaimana anda daripada dunia matematik dapat membantu kami dalam domain keselamatan cyber ni supaya kita lebih baik pada masa hadapan. Dengan itu saya serahkan balik kepada Tuan Moderator Dr. Naif untuk agenda seterusnya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. AA atas pembentangan yang menarik dan padat dengan maklumat yang disampaikan sebentar tadi. Saya tertarik dengan beberapa statement doktor semasa pembentangan. Satu daripadanya adalah pengguna internet perlu ada kesedaran keselamatan cyber. Saya akui perkara tersebut, pengguna internet perlu mempunyai perlakuan yang beretika dan bertanggungjawab. Yang keduanya, keperluan practitioner dan researcher to collaborate together is must and compulsory. Memang saya setuju dengan statement daripada doktor lah, dalam membantu kita menyumbang di dalam pembangunan keselamatan cyber, terutamanya di negara kita Malaysia inilah.
Baik, seterusnya kita beralih kepada sesi soal jawab. Doktor, kita ada beberapa soalan daripada hadirin. Okey, saya akan bacakan soalan yang pertama datangnya daripada Encik Syarnizam Sharif dari UKM. Assalamualaikum TS Dr. Aswami. Saya turut dan sedang membuat penyelidikan berkaitan forensik matematik, tetapi fokus kepada pergerakan harga pasaran saham. Jika fokus kepada bidang Dr. Aswami, saya berminat untuk mengetahui apa hukum matematik atau teori matematik utama yang mendasari penyelidikan cyber security ini. Itulah kita kena tengok background tu macam mana, iaitu saudara tadi daripada UKM tu. For your information, dengan UKM kita memang ada kerjasama lah dengan fakulti komputer. So kita pengamal practitioner ni membuat lecture dan sebagainya, ada professional certification. So tak nak panjangkan masa, we have to see lah background apa tentang research yang dibuat oleh saudara yang bertanya tadi, dan daripada situ kita dapat membantulah. Kita tak pergi lagi ke dunia matematik secara keseluruhan. So kita nak tengok apakah elemen berkaitan dengan forensik digital. Sebab kalau kita guna forensik dia quite subjektif lah, quite generic in a way. So forensik matematik. So daripada forensik matematik tu kita kena tengok apa gap dia, apa isu dia, dan kita kena berdiskusi lebih lanjut lagi lah in order to understand you punya research. Then you can contact me jika perlu, dan saya harap saya dapat menjawab soalan pencerahan lah untuk soalan yang bertanya tadi. Soalan kedua daripada Encik Syarnizam Sharif juga, daripada UKM yang tadi. Saya berminat untuk mengetahui adakah human behaviour atau perilaku manusia turut menjadi variable dalam penyelidikan doktor, dan jika diambil kira, bagaimana doktor tackle the problem ataupun situation. Terima kasih. Ini memang saya seronok dia dari segi psikologi, sebab konflik ni datang daripada sejak dahulu lagi. Kalau kita tengok konflik lah, dengan terciptanya Nabi Adam, dah ada konflik dekat situ. Sebab so-called lah iblis tak nak restu ataupun tak nak ikut Allah yang telah mewujudkan Nabi Adam kan. So dah ada konflik dekat situ. So konflik tu bawa geopolitical konflik South China Sea dan sebagainya. So kita memang tengok dari segi konflik. That's why kita ada analytics on media yang saya cakap tadi, not only on sebab kita boleh cari dia punya subjek apa, COVID-19 kan. COVID-19 tu kenapa? Sebab bila ada konflik dekat dunia-dunia yang lain, especially from the psychology politics, kefahaman politik, geopolitik dan sebagainya, dia akan membawa kepada dunia cyber, iaitu pengkodaman, intrusion dan sebagainya. So memang saya tengok is a very important lah in terms of the psychology. Soalan seterusnya daripada Ashwina Sundar UPM. Salam sejahtera Dr. Aswami. Seperti mana Dr. Aswami berkata yang data breaching is happening everywhere. Bagi bidang perubatan pula, kita tahu yang data-data pesakit merupakan confidential. Namun masih berlakunya ancaman cyber dalam bidang ini. Pada pandangan doktor, adakah sistem keselamatan kita lemah ataupun orang yang bertanggungjawab mengambil mudah terhadap perkara ini? Itulah berbalik kepada awareness. That means siapa yang own the system, kementerian mana, organisation mana, ataupun at the level of individual. Kesedaran kita kan. Sebab etika, tu etika, sebab tu cyber security kita tak dapat nak menjaga semua. That's why kita wujudkan program-program kesedaran, kita panggil cyber safe. Safety awareness for everyone, boleh visit kat situ. And then that's why Tan Sri KSN melibatkan cyber security untuk membuat audit dekat agensi ataupun kementerian. Kita nak tengok dari segi cyber health system, that mean adakah yang terbaik. So kita buat audit administration,
That means perlu ada organisation. Saya tengok UMP ada Information Security Management System. So all those practices yang saya cakap tadi, standard tu sangat penting in order for us to avoid any data breaches lah. So kalau ada macam SOC, ada orang-orang kadar orang kata keberangkalian tentang penggunaan terhadap data breaches. Saya baca soalan seterusnya daripada Imran Sairaji, AEC UMP. Kebanyakan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti menggunakan internet untuk belajar. Pendedahan mereka terhadap internet tiada batas. Soalan saya, apakah strategi yang telah dan akan dilakukan oleh pihak CSM untuk meningkatkan awareness kepada mereka, khususnya pelajar sekolah rendah dan menengah? Kita melalui jabatan, saya panggil outreach lah dekat CSM. Dia mendakwah tarbiyah. Dia pergi kat sekolah-sekolah, dan kalau tuan-tuan dan puan tengok, sebab COVID je, supposedly kita ada conference. So daripada conference ni kita pergi kat sekolah, kita ikut zon-zon Pantai Timur dan sebagainya. Kita bagi orang kata the idea lah. So all those yang akan terlibat, dia akan berdebat. Kita bagi some issues lah, dia berdebat dekat sekolah dan sebagainya. So the grand finally dia akan bawa ke cyber security mission. So berbalik pada pertanyaan tu, kita ada jabatan dakwah dan tarbiyah. So memang kita pergi dekat semua level, yang mana yang terdaya ataupun bajet yang diberikan oleh kerajaan, kita pergi. So kita ada KPI dekat situ. Soalan seterusnya daripada Warga Maya. Apakah teras matematik yang perlu dikuasai secara khusus bagi meneruskan penyelidikan dalam bidang cyber? Tu orang matematik lah kena jawab tu. So macam saya cakap tadi, so dalam projek yang saya bawa ni, so as a cyber security expert ataupun practitioner, kita kena tengok lah algorithm ataupun matematik apa yang boleh diterapkan dalam teknologi tu. That's why we need to have the collaboration. There's no superhero. Kita against the adversary, we have to have a very good teamwork. That's why saya panggil mathematician tu untuk collaborate with cyber security mission. Okay, soalan terakhir daripada Warga Maya juga. Adakah semua portal dan aplikasi berkaitan kerajaan telah mendapat nasihat daripada cyber security sebelum diterbitkan ataupun dilancarkan? Bagaimana cyber security bertanggungjawab terhadap hal ehwal berkaitan keselamatan cyber melibatkan agensi-agensi kerajaan? So berbalik pada tanggungjawab ni, saya nak memperjelaskan dekat sini, bukan tanggungjawab cyber security. Tanggungjawab cyber security supaya kita ada platform untuk memberi kesedaran, pencerahan jika diperlukan, dan kita membuat program-program yang mana pihak kerajaan dah bagi KPI. So kita buat tu, macam pergi ke sekolah and whatnot. So tanggungjawab ni, saya nak beritahu kat audience ni, kita punya tanggungjawab. Kalau kita bawa kereta kan, kita nak mempertanggung, kecuali kalau macam accident orang lain yang langgar tu, kita pergi dekat polis trafik, dan polis trafik akan buat analisis. Dan kalau ada menjadi sasaran ataupun mangsa, pihak polis akan bekerjasama dengan pihak cyber security measure, dan kita membuat laporan forensik digital dan kita bawa kepada mahkamah. Kat sini saya ingin emphasize that responsibility kita adalah responsibility terhadap keselamatan cyber. Apa yang keyword saya nak beritahu, kesedaran diri itu. It needs to start from us. Daripada situlah kita dapat kawal diri kita, supaya yang paling senang, jangan klik. Kalau kita tengok, oh ini too good to be true, email ni kan, mungkin kita kena mendapat pencerahan ataupun keabsahan authentication ataupun authentic ataupun tak, kita kena refer kepada Cyber99 ataupun pihak pakar lah, supaya kita mendapat pencerahan. Responsibility is yours. Saya setuju. Ada soalan terakhir daripada Daud. Saya tak pasti sama ada Prof Daud ataupun Daud di mana. Soalan Dr. Asmawi, saya berminat dengan pendapat doktor bahawa pakar-pakar keselamatan cyber perlu lebih bersedia dalam menangani isu-isu keselamatan cyber.
Adakah ini dengan memproses cyber threat intelligence data dari sumber-sumber tertentu menggunakan teknologi seperti artificial intelligence dan machine learning? Ya, memang AI sangat membantu. So apa yang kita telah develop macam projek saya kongsikan dengan para audience tadi, memang diperlukan AI, machine learning, whereby is part of fourth IR kan, dan dunia keselamatan cyber pun ada sebagai komponen, memang sangat membantu, to the power of 3. So kalau ada dapat membantu kita kat Cyber Security Malaysia, kita sangat mengalu-alukan lah. Okey, baik, saya rasa kita telah selesai sesi soal jawab. Terima kasih kepada soalan-soalan yang bernas daripada para pendengar dan hadirin, dan Dr. Aswami terutamanya untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Terima kasih Dr. Di sini saya ingin merakamkan penghargaan kepada pengucap tamu kita, Dr. Aswami ataupun Dr. AA, untuk sesi pembentangan beliau. Terima kasih Doktor untuk perkongsian. We appreciate your knowledge, appreciate your effort and your time as well. Terima kasih sekali lagi Doktor. Baik, saya kembalikan majlis kepada pengacara majlis, Dr. Azrin. Terima kasih Dr. Naim. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr. A kita pada hari ini atas perkongsian ilmu yang menarik pada pagi ini. Sebelum kita ke sesi bergambar secara dalam talian, saya dan seluruh jawatan kuasa SKSM 28 ingin menjemput hadirin semua untuk menghadiri majlis anugerah bersama dan perasmian penutup SKSM 28 bersama saya sendiri dan Cik Nur Zahirah petang nanti jam 2 petang di Planta Microsoft Team dan Facebook Live Pusat Sains Matematik UMP. Pautannya akan dikongsikan dalam team di Microsoft Team dari masa ke masa. Hadirin sekalian, seterusnya majlis menjemput Dr. A, Dr. Ku Muhammad Naim dan hadirin sekalian untuk bersedia bagi sesi bergambar. Okay, saya rasa Sekretariat SKSM 28 telah memastikan anda semua boleh menghidupkan butang video masing-masing. So saya mohon kerjasama semua untuk menghidupkan kamera peranti masing-masing lah, dan kita akan bersedia. So saya akan menunggu key ataupun cue daripada Sekretariat SKSM 28 berkaitan sama ada kita sudah bersedia untuk bergambar secara dalam talian. Ini nampak ceria ya semua, berada di rumah, ada yang ada di pejabat dan sebagainya lah. Right, so kita mungkin boleh tunggu sedikit masa lagi. Dr. Adam macam bercakap sesuatu, mic tak on. Boleh. Okey, tangkap layar akan dimulakan dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, senyum semua. Alright. So mungkin boleh kita ambil beberapa keping tangkap layar sebelum kita memudahkan dengan sesi pengucap tamu ketiga kita pada hari ini. Okey, lagi sekali. Okey, tangkap layar 3, 2, 1. Senyum. Right, nampaknya kita dapat cue daripada Prof ya untuk kita buat sedikit santai ke, buat sebagai gesture yang mana boleh melambangkan situasi kita pada hari ini. Okey. Okey, 3, 2, 1. Alright, terima kasih semua kerana sudi menghadirkan diri kepada sesi pengucap tamu kita pada hari ini. So sekian sahaja siaran pengucap tamu bagi SKSM 28. Jumpa lagi pada masa akan datang dan jangan lupa untuk hadirkan diri pada sesi anugerah bersama dan majlis perasmian penutup SKSM 28. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.